Perdana Menteri ke apa ke pun dia boleh lupa. Ada benda-benda yang dia lupa. Kita tak ingat. Saya sendiri pun kadang-kadang banyak benda yang saya terlupa. Kadang-kadang kena refer juga. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam komunikasi kita mestilah bercakap dengan lemah dan lembut, menggunakan perkataan yang baik-baik, tapi jangan cakap lemah lembut macam yang satu tu. Ya. Au tu ya. Kita kena ada ketegasan, bercakap benar, telus, kesesuaian bahasa dan mengambil kira pandangan orang lain. Ini penting. Kita sentiasa mengambil kira pandangan orang lain. Ke dalam bahasa Inggeris dia panggil no idea is stupid. Tidak ada pendapat yang bodoh. Ya, semua orang dilahirkan di dunia ini ada kelebihan dan ada kelemahannya. Ya. Ini kita kena akur dengan hidup manusia. Jadi sifat komunikasi kepimpinan yang baik memberi peluang kepada pekerja atau pelanggan bercakap. Kita kena dengar dulu apa yang dia cakap. Mendengar dengan baik. Memberi maklumat yang benar-benar diperlukan oleh organisasi. Memberi penjelasan. Dan menimbang maklum balas cadangan pekerja atau pelanggan. Kadang-kadang kita kena timbang. Kadang-kadang kita tak ambil spontan sebagai bos. Tapi bila kita balik, kita fikirkan. Mungkin kita lakukan kaedah kita. Jadi tampak sangat yang kita pakai idea dia. Tapi dia pun sedar juga bahawa ini sikit-sikit ada idea aku. Tak apalah. Kita kena ada perkara macam itu. Dan motivasi kita. Bagaimana kita memotivasikan antara kita dalam organisasi. Terus motivasi pekerja dalam usaha kita melihat pekerja kita macam mana. Kita sentiasa peka dengan pencapaian pekerja kita. Skill, kebolehan pekerja kita kena rewardnya. Ya. Dan faktor keadaan, prosedur kerja dia mesti ikut. Ya. Penghantaran atau alat, budaya pada pengurusan. Dan akhirnya, sekali lagi, last sekali, walau bagaimanapun, tahap pencapaian pekerja. Apa tahap pencapaian yang dalah dilakukan supaya dia diberi reward atau diberi motivasi yang baik. Jangan salahkan orang lain kalau kita tak dapat reward itu. Ya. Dan dia kata, dalam gelagat pemimpin, dia kata, kita kena melihat arahan, kita kena diagnose atau faktor suatu situasi. Maka kita sentiasa melihat. Ya, galakkan, kerjasama, pertingkatan ini dalam motivasi kita. Kita kena sentiasa ada, kita memberi arahan. Sebagai bos, kita arahkan mereka. Lepas itu kita galakkan, supaya dia melakukan arahan kita. Ya, dan kita beri kerjasama. Kadang-kadang dia perlukan bantuan kita. Kadang-kadang dia mungkin tak faham atau mungkin dia tak mampu buat sendiri, dia nakkan idea kita. So kita kena bagi. Dan pertingkatkan pencapaian, kita kena melihat sama ada pencapaian itu meningkat atau tidak. Barulah kita mendapat satu kaedah motivasi yang baik kepada organisasi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam hidup bekerja mesti ada perubahan. So dalam perubahan, karakteristik dalam hidup kita perubahan, minat, sikap, kehendak, apa kehendak dia, dan karakteristik pemimpin, ya, dan juga karakteristik sekitar, situasi kerja. Kita kena melihat. Barulah organisasi itu menjadi baik. Ya. Dan yang paling penting sekali adalah berpasukan. Jangan kita melihat apa yang berlaku gambar ini. 2 ekor kambing, mula-mula dia bertelaga. Seorang nak pergi sini, seorang nak pergi sini. Kan? Tapi akhirnya dia kena berfikir bahawa dia kata kena makan satu-satu. Dua-dua pergi makan. Akhirnya, dua-dua dapat dia makan. Tapi kalau semua nak struggle, saya nak ni saya punya, ni saya punya. Maka sampai bila pun sesuatu kerja tidak terlaksana. So, dalam organisasi tak ada orang boleh jadi hero. Ini bukan cerita wayang. Terutama bila kita tengok ni stand, hero mesti menangnya. Dia tumbuk lagi jauh lah, kena dah bunyi lah. So this norm. Tak ada hero dalam kerja. Everybody
a team player. Ya, setiap orang adalah pelaksana tugas dalam organisasi itu. Jadi tanda-tanda mempan, kita kena bekerja berpasukan, iaitu kerja bersama dengan harmoni, iaitu terdapat yang dimaksud. Satu, ya, kita mesti ikut apa matlamat yang dikehendaki, prasakitaan, ya, dan seterusnya kita melihat kepimpinan, ya, saling mempercayai antara satu sama lain, dan seterusnya kita melihat accountability, semua ada tanggungjawab, ya. Dan pengetahuan, kemahiran, kita kena pertingkatkan kemahiran kita, pengetahuan kita, ya. Sebab itu dalam pejabat, dalam apa organisasi, dia ada library di sini, supaya kaki tangan boleh membaca, mencari pengetahuan, ya, bukan buat gosip. Ini bila masa rehat kita bercerita buat gosip, tapi apa salahnya kita mencari pengetahuan, ya. Kemudian kita melihat yang ke-8, iaitu kerjasama dalam pasukan dan kesepakatan. Tak ada hero, ya? No hero. Setiap apa yang berlaku adalah dilakukan oleh semua orang dalam organisasi itu. Semua orang bertanggungjawab. All of you is the player, kata orang putih. Jadi dalam kita bekerja berpasukan, kita ada sikap-sikap begini. Ya, saya rumuskan tadi dalam bentuk yang macam ini. Ya. Jadi tuan-tuan, budaya, kita kena bina satu budaya, organisasi yang sama, mesti faham. Ya, mana pemikiran sama, sebab itu kita setiap jabatan ada visi dan misi yang sama. Ya, supaya semua orang tahu dan fokus apa kehendak organisasi itu, supaya organisasi itu berjaya. Jadi tuan-tuan, kita melihat melakukan satu tugas dengan penuh komitmen, ya, barulah kita profesional. Ya, kita ada disiplin, ada komitmen, cost efektif, kita kena kira etika kerja, tahap kerja kita. Kita kena tanya diri kita. Dan ini yang paling selalu berlaku, konflik. Dalam organisasi, dalam pengurusan organisasi, dia ada konflik. Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam pelbagai keadaan. Akibat daripada bangkitnya keadaan ketidaksetujuan dan kontroversi pertentangan antara dua atau lebih pihak secara berterusan. Inilah yang menyebabkan konflik. Jadi tuan-tuan, kita melihat apa dia konflik organisasi terjadi. Pertentangan minat antara individu mengikut hakikat dan seterusnya, akhirnya dia menimbulkan konflik dalam organisasi. So, dalam proses kita menghadapi atau menyelesaikan konflik, kita kena faham apa sebab konflik. Sebagai leader, kita kena tengok kenapa konflik itu berlaku. Kenapa penentangan atau pertentangan itu berlaku. Karena perubahan organisasi, atau pertembungan personality, ancaman kepada status, atau persepsi yang berbeza, atau andaian yang berbeza. Ya, selalunya kadang-kadang perubahan organisasi juga. Kenapa kita sedar? Saya ingat lagi, apabila jabatan kerajaan dulu nak tukar daripada sistem lama, sistem file biasa kepada komputer, banyak pertentangan. Ada yang tak suka, dia kata saya dah nak pinjam buat apa belajar komputer. Tapi sebenarnya siapa pun kena belajar komputer apabila kita mencapai satu benda yang baru. Masa itu banyaklah konflik yang berlaku. Ya, ada kawan saya, ya, dia masa bekerja dia memang tak suka pakai komputer. Dia tak tahu pakai komputer pun. Dia kalau menaik pun dia pakai typewriter. Tapi akhirnya bila dia pergi buat master, dia kena buat assignment, takkan dia nak pakai typewriter lagi. Masak tu. Dah umur 56 tahun, tak tahu komputer, bila buat master, dia nak buat assignment, tak boleh pakai komputer. So, kita kena ada anjakan. Persepsi konflik, ya, jadi konstruktif atau destruktif. Kita kena melihat apa sebab konflik itu, dan matlamat pihak yang berkonflik, ada golongan nak menang, ada yang akan kalah. So,
Dalam strategi revolusi kita hindarkan sebagai